Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk lecturer Dr. Nan. Kami pelajar daripada UEM-PACE Sawangan Kuala Lumpur ingin membentangkan kenaan dengan subjek komunikasi perundingan. Saya 275-059 Muhammad Isyam bin Jamal akan menerangkan tentang pengenalan. Perundingan merupakan sebuah aktiviti di mana dua atau lebih individu akan berunding antara satu sama lain untuk mencapai kepada persetujuan bersama. Di mana mereka melakukan ini sama ada secara percuma, sesi ini secara percuma ataupun berbayar. Perundingan adalah satu cara untuk menyelesaikan konflik antara individu. Contohnya nak selesaikan masalah lah, konflik. Contoh macam kalau berlaku kemalangan ke apa ke. Tujuan perundingan adalah untuk menghasilkan penyelesaian yang terbaik untuk semua orang yang terlibat dalam konflik. Sebarang perundingan yang diadakan akan menghasilkan keputusan baru sama ada boleh dicapai ataupun tidak. Manakala komunikasi pula dalam berbentuk lisan, bertulis ataupun elektronik. Komunikasi penting dalam setiap hubungan baik peribadi maupun profesional. Dalam komunikasi perundingan terdapat beberapa perkara faktor yang perlu dipertimbangkan, antaranya lebih daripada dua pihak yang membuat perjanjian. Terdapat percanggahan perundingan bermula apabila pihak-pihak percaya bahawa mereka boleh mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai hasil yang terbaik. Langkah pertama ialah menetapkan apa yang boleh dirunding untuk mencapai matlamat. Saya serahkan slide kedua untuk kepada sahabat saya, Encik Azam. Terima kasih Saudara Isyam. Baiklah, nama saya Nur Azamuddin bin Abdul Kasim, nombor trik 274727. Saya akan membahaskan tentang lantar belakang rundingan. Rundingan bersama jabatan dalam rundingan ini adalah rundingan yang dijalankan secara bersama dengan jabatan dalam negeri Amerika Syarikat yang akan berlaku, dan kami selaku wakil yang dipilih untuk melakukan rundingan tersebut. Tujuan rundingan ini adalah untuk membantu meningkatkan hubungan di antara perdagangan dan kebudayaan antara masyarakat dan negara kita. Keperluan untuk menukar cara komunikasi dialek dua bahasa badan menjadi kepentingan dalam perundingan ini. Kami dikehendaki untuk menilai semua aspek budaya dalam rundingan. Antara yang kami dapat dalam rundingan ini, kami berkaitan tentang aspek budaya, yang mana budaya Barat dan Asia adalah salah satu konflik ataupun adalah perbezaan yang ketara selain daripada dari segi bahasa ibunda, yang mana bahasa ibunda mereka adalah bahasa Inggeris. Jadi antara tersebut boleh saya katakan selain daripada itu, ikhtiar kami adalah untuk menjadi cabaran kepada kami adalah untuk mempelajari dan meniru dialek bahasa yang digunakan bagi mencapai persetujuan dalam perundingan tersebut. Dan impaknya negara Barat telah mempunyai hubungan yang baik bersama negara kita setelah program tersebut tamat. Saya teruskan slide pada rakan saya yang seterusnya. Okey, terima kasih Saudara Azam. Okey, saya mengambil part yang ketiga, iaitu tindakan yang perlu diambil atau perlu dilakukan dalam proses perundingan tersebut. Okey, terlebih dahulu nama saya Syahrul Azmi bin Hashim, nombor metrik 275187. Okey, kita pergi kepada slide.
kita ada 4 tindakan yang perlu diambil dalam proses perundingan. So seperti mana yang kita belajar, perundingan adalah satu cara kita berkomunikasi, membuat keputusan dengan pihak lain atau pihak ketiga, kedua dan keempat dan seterusnya. So bila kita buat perundingan, kita ada membuat tawaran ataupun tawaran balas dan juga permintaan. Okey, perunding hendak mengetahui tujuan perundingan dilakukan dan menilai semula. So maksudnya semasa proses perundingan tu kita kena tahu apa matlamat perundingan yang hendak dijalankan, tujuan perundingan tu. Selepas tu kita buat penilaian tentang tujuan komunikasi yang berkesan dalam proses perundingan tu. Contohnya dua orang mempunyai konflik, mempunyai isu. So kita perlukan pihak ketiga untuk dipanggil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua-dua pihak. So perundingan ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah atau isu untuk bekerjasama dalam mencapai matlamat, mencari penyelesaian yang terbaik. So yang kedua, proses perundingan boleh dijalankan dengan corak kolektivitas. So corak kolektivitas ni adalah satu sifat, iaitu tindakan pilihan dalam membuat tawaran, menerima menolak nilai untuk isu rundingan, memilih alternatif dan membuat pelarasan. So perundingan dalam konteks kolektivitas ni iaitu di mana orang dari budaya yang berbeza berkumpul dalam satu perundingan, dalam satu persekitaran, iaitu dalam minit musyawarah untuk mencari persefahaman tentang isu ataupun permasalahan. Okey, dia cenderung kepada kata sepakat di antara kedua-dua pihak. Okey, cara kolektiviti ni adalah salah satu cara yang boleh dikatakan berjaya lah kerana dia mewujudkan satu sifat kerjasama di antara mana-mana pihak. Okey, tindakan yang ketiga, perunding diminta bersikap dengan konservatif dan birokratik untuk membantu dalam perundingan. So maksud dia di sini, bila dalam satu syarikat ataupun satu organisasi dia bekerja di pejabat, dia mengikut peraturan, dia menetapkan peraturan dan ketetapan lebih kepada nilai tradisional seperti bersikap sopan santun antara satu sama lain, hormat menghormati. Jadi konservatif dan birokratik ini penting untuk memberi tumpuan kepada perasaan, pemikiran dan peraturan ahli-ahli dalam perundingan tersebut. So, perundingan dalam konsep konservatif dan birokratik ini bertujuan untuk mencapai matlamat yang berkesan. So, bersikap konservatif dan birokratik ianya akan membantu untuk mencapai keputusan dalam proses. So yang terakhir, mengenal pasti medium komunikasi untuk berinteraksi antara satu sama lain. So kita kena pasti apa bentuk ataupun cara, kaedah untuk kita berkomunikasi dengan ahli lain dalam organisasi, supaya kita direct to the point ataupun direct kepada orang yang kita hendak berkomunikasi. So proses komunikasi ni amat penting dalam proses perundingan untuk mencapai matlamat yang diinginkan oleh organisasi ataupun sebuah syarikat tersebut. Okey, seterusnya saya bagi slide ke sahabat saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Encik Syarul atas penerangan berkaitan dengan tindakan yang boleh diambil dalam perundingan yang dilakukan. Okey, saya Muhammad Firdaus bin Syudi, nombor matrik 274306. Saya akan menerangkan berkaitan dengan strategi yang sesuai digunakan dalam perundingan. Berkaitan strategi dalam sistem perundingan, dalam perundingan yang hendak dibuat terdapat empat strategi, iaitu strategi pertama sehinggalah strategi yang keempat. Daripada strategi yang pertama, dalam menggunakan perbezaan budaya dalam proses perundingan, di mana perunding perlulah membiasakan diri mereka dengan latar belakang, itu latar belakang perunding yang lain. Ini termasuk seperti perkara sistem politik, ekonomi, undang-undang negara yang mereka sedang berunding lah, sebab kebanyakannya perunding ni adalah daripada luar negara.
So kita kena faham daripada etnik budaya dia, macam mana dia orang punya sistem politik, ekonomi, undang-undang yang individu yang sedang kita rundingkan tersebut. Dan apabila seseorang perunding sudah membiasakan diri, mereka bersama perunding lain, dia akan membolehkan proses rundingan itu berjalan dengan lancar lah. Jadi perunding akan memahami bahasa badan, tona yang digunakan dan teknik lain dalam perundingan tersebut tanpa mempunyai sebarang jenis kekeliruan. Kita pergi pula kepada strategi kedua, iaitu menjaga perkara atau isu yang berkaitan kepada kepribadian perunding. Maksud di sini adalah dengan menjaga perkara atau isu yang berkaitan kepada kepribadian perunding tersebut, orang yang sedang kita runding. Personality seseorang, iaitu orang yang kita mestilah perunding mestilah mempunyai personality yang baik, di mana ianya membawa kepada kepribadian yang suci lah, maknanya kepribadian yang terbaik yang boleh ditunjulkan kepada perunding. Mereka hendaklah berfikiran secara positif dan berkelakuan baik bersama perunding supaya dapat mengelakkan perkara yang boleh menyinggung perasaan perunding yang lain. Seseorang yang mempunyai budi pekerti yang baik adalah baik, sopan dan hormat serta mencerminkan kepribadian mulia. Kepribadian pula adalah tanpa mengira umur, latar belakang, pekerjaan, gaya hidup dan industri. Menjaga imej peribadi seseorang itu adalah sangat penting kerana ia boleh membantu meningkatkan kredibiliti, lebih meyakinkan daripada perunding, menghormati, profesionalism hendaklah ditunjulkan dan penampilan yang positif. Itu sahaja penerangan strategi pertama dan kedua daripada saya. Saya serahkan strategi ketiga dan keempat kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikhwan Aidi bin Ismail. Nombor metrik 275268 untuk bahagian saya strategi ketiga menggunakan medium komunikasi yang berkesan dalam komunikasi rundingan. Strategi yang ketiga ini pula adalah ke arah menggunakan medium komunikasi yang berkesan dalam rundingan. Sebagai contoh, elemen komunikasi termasuk integrasi teknologi dapat membantu mewujudkan komunikasi yang cekap dan berkesan. Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam aktiviti seharian, dan sebagai contoh, kita sebagai manusia memang menggunakan komunikasi untuk berhubung dan menjalankan aktiviti seperti biasa, kerana tiada sebarang perbincangan atau perundingan yang akan berlaku tanpa komunikasi. Sebagai contoh, komunikasi strategik ialah satu proses iaitu untuk menyampaikan mesej syarikat sebagai contoh kepada pekerja untuk mencapai matlamat syarikat tersebut. Dan untuk strategi keempat, perunding tidak seharusnya terlalu selesa dengan budaya orang yang sepadan dengan mereka. Dan ini adalah lebih berkenaan dengan sikap atau budaya orang lain yang tidak sepadan dengan kita di dalam syarikat, kerana terdapat peluang yang baik bahawa budaya mereka mungkin bukan yang terbaik buat kita, dan atau penting untuk kita bersikap lebih terbuka kepada pengalaman yang baru, dan kita harus bersedia untuk mencuba perkara yang baru, kerana ini dapat meluaskan pandangan dan knowledge dalam menjadikan kita ini lebih menarik dan berharga kepada syarikat sebagai contoh. Dan saya serahkan kepada sahabat saya yang untuk slide seterusnya. Terima kasih kepada saudara Ikhwan. Saya Muhammad Sharafuddin Nordin, nombor metrik 274731. Part saya adalah kesimpulan daripada komunikasi perundingan. Yang pertama, dalam sebuah perundingan, dijalankan perundingan boleh menggunakan pelbagai jenis kaedah bagi tujuan
untuk mendapatkan hasil yang terbaik daripada perundingan tersebut. Jadi apabila untuk melakukan perundingan, kita akan menggunakan pelbagai cara untuk mendapat perundingan yang terbaik. Yang kedua, perundingan yang berlaku akan menukarkan pelbagai jenis info dan maklumat yang berguna bagi mengembangkan pengetahuan seorang individu. Jadi bila perundingan ini berlaku di antara satu sama lain, dia akan berlaku satu info dan maklumat yang berbeza. Jadi akan mengembangkan segala fikiran untuk berfikir lagi orang tu untuk masa ke hadapan. Yang ketiga, terdapat pelbagai jenis halangan serta rintangan apabila perundingan bersama dengan perundingan daripada budaya yang lain. Namun, jikalau menggunakan kemahiran yang betul, ianya akan membolehkan perundingan itu menjadi perundingan yang berjaya. Contohnya, orang tu berbeza daripada negara lain, bercakap yang berbeza, jadi akan menimbulkan satu konflik yang kefahaman yang tidak sama. Jadi akan menimbulkan yang jenis kauman lah, katakan akan jadi fahaman, kekurang fahaman daripada orang. Jadi kita menggunakan kaedah yang betul, iaitu memberi info dan maklumat yang berguna untuk orang. Itu sekian, terima kasih.